Selamat pagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 在座的主内弟兄姊妹们，早上好。 Mari kita datang kepada Tuhan dan memohon belas kasih-Nya sehingga kita dapat memahami firman-Nya saat 我 pagi 们来到 hari ini. 神的施恩座前，恳求神的怜悯和恩惠，让我们晓得神的话语。 Mari kita berdoa. 我们低头同心祷告。 Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父神， kami mengucap syukur ya 我 Tuhan 们向你满心感谢， karena segala berkat dan anugerah-Mu. 因为神你赐给我们丰盛的恩 Kami 典。 ada bersama-sama beribadah saat pagi hari ini. 今天上午我们能够一同来聚集并敬拜您。 Kami bersyukur ya Tuhan. 主啊，我们感谢您。 Minggu lalu Engkau juga berbicara kepada kami. 上个主日，主已经向我们亲 Bagaimana 自说 Engkau 话， memberikan yang terbaik bagi kami. 我们已经把最好的赐给我们， Mencukupkan akan segala kebutuhan kami. 赐给我们一切所需要的物质。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，感谢您。 Dan kiranya pagi hari ini 愿今天上午， Tuhan berkenan berbicara kepada kami 主啊在这悦纳并亲自向我们说 sehingga 话， kami boleh belajar untuk mengampuni ya Tuhan. 因此我们可学习如何饶恕他人。 Terima kasih, ini seluruh doa kami ya Bapak. 主啊，这是我向你起初的祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan 奉 berdoa. 靠我主耶稣得胜之名，我们如此感恩祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. 在座的弟兄姊妹们， Pada Mei tahun 2018, 我们在98年5月份的时候， perhatian kita dibawa kepada sebuah kisah pengeboman di kota Surabaya. 当时候百姓们都在关注在泗水一宗爆炸 Sebuah 事件。 gereja pada hari Minggu. 那么一所教会就是在主日的时候， Tiba-tiba ada datang sepeda motor dikendarai oleh seorang anak. 忽然有一个人骑着摩托车到教堂来。 Kemudian ketika melihat gelagat daripada orang tersebut agak mencurigakan. 那么看到这个骑摩托车人的这个举止，有点让人怀疑的。 Seorang yang bernama Alusius Bayu yang tergabung di dalam tim pengamanan gereja tersebut. 一位叫奥利斯，就是那个教会的保安人员。 Kemudian menghadangnya. 那么这位保安人就上前去拦阻他， Dan tiba-tiba, boom, 都是 bom pun meledak. 嘣的一声，炸弹引爆了。 Dan kejadian ini tidak hanya merenggut nyawa daripada Alusius itu sendiri. 之中的爆炸案件不仅是夺走了这个保安人员的性命， Diceritakan dua kakak beradik yaitu Vincentius Ivan Hudoyo dan juga Nathanael Ethan Hudoyo. 有菲森和拿当尼亚这兄妹， 11 dan 8 tahun. 一个是11岁，还有一个是8岁。 Pun turut menjadi korban meninggal dunia. 就是在当时的爆炸事件，他们也丧失掉性命了。 Dan yang menarik daripada kisah ini, 那么这个案件，这引人入胜的是， meskipun kisah ini begitu menyedihkan, menyakitkan bagi keluarga yang ditinggalkan, 尽管这个爆炸案件让其家庭非常遭到沉重的打击， namun kedua keluarga, 然而这两个家人， baik daripada Alusius maupun dari Evan dan Ethan ini, 不论是阿鲁修斯还是那个兄妹的家人， mereka sama-sama memaafkan pelaku dari pengeboman ini. 那么两个家人他们都能够饶恕，就是这个施暴者，就是恐怖分子。 Secara manusiawi, hal ini sulit dipahami. 那么作为一个人性来说，这一点是很难理解的。 Dan menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin ini terjadi? 然后成为一个问题是，怎么会发生呢？ Dan hari ini, 那么今天 kita akan belajar bersama-sama 我们一块学习， mengenai seperti kami juga mengampuni. 如同我们一样的饶恕你， Yang menjadi serial khotbah di dalam 1 bulan ini. 就是在我们整个月的一系列连贯性的讲座， Khotbah dari doa Bapa kami. 关乎主导文的。 Sebelum kita lanjutkan, 让我们才会接下去的时候， mari kita mendengarkan akan isi daripada doa Bapa kami 我们也一同听一听这个主导文的内容， di dalam tayangan berikut ini. 再透过视频来看到。 Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 在座的亲爱的主内弟兄姊妹们， sebuah doa dinaikkan 一项祷告向神献上， tidaklah untuk memaksa Allah. 不是在勉强神。 Sebuah doa dinaikkan 我向神献上的祷告， bukan sekedar mengutarakan kebutuhan kita, 不仅是向神表达我们内是需要， lalu meminta Tuhan menuruti seperti apa yang kita mau. 然后就恳求神按照我们的需要、我们的要求满足我们。 Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹们， doa adalah sebuah relasi dengan Allah. 祷告是与神的关系。 Dan di sini kita diizinkan untuk menyebut Allah adalah Bapa. 然而，神允许我们向神称他为父， Bapa di surga, 天上的父， jauh di sana. 远在天边 Namun 的。 Bapa yang mendengar akan permohonan anaknya. 尽管也在天边的父，但是他垂听儿女们的 Dan 求告。 inilah yang Tuhan Yesus ajarkan. 这就是主耶稣教导我们的。 Dan berbicara mengenai pengampunan 当我谈到关乎饶恕的时候 di，dalam dunia ini, 在这个世 di 界上， saat kita ada saat ini, 当我在这个时候， seringkali banyak orang yang berpikir 好多人往往这么想： bahwa saya berhak untuk memberi pelajaran terhadap orang yang tidak adil. 就是我有权利教训一些不公义的人、不公平的人， Seolah-olah dia punya kewenangan untuk membalas. 仿佛这个人他拥有权利去报 Dan 复。 pengampunan adalah sesuatu yang mahal dan tidak sembarangan diberikan. 饶恕是一个非常昂贵的代价，不是能够随意的赐给他人。 Namun contoh dari keluarga korban bom di Surabaya tadi 可是，在我们泗水那个爆炸案事件起所受害者的家属， berkata lain. 他们所表达的是完全 Ada kuasa 不一样 ilahi yang lahir dari sebuah relasi yang memampukan akan pengampunan itu diberikan. 凭着他们与神那种良好关系，让他们得着神赐给的能力，去饶恕杀害他们家属的人。 Di dalam Katekismus Westminster, 在 Westminster Catechismus， doa Bapa kami ini diulas di dalam beberapa pertanyaan. 主祷文有几项的问答题， Disebutkan di sana mengenai dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 愿的尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。 Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。 Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. 不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。 Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。 Tema pada saat pagi hari ini masuk di dalam pertanyaan yang kelima. 今天上午的主题是进入是第5项、第5点。 Dan minggu yang lalu kita sudah mengikuti pembahasan berkenaan dengan manusia dan kebutuhan materi. 上主日我们已经从学习分享关于人并人的需要的物质， Di mana kita diajarkan untuk meminta yang secukupnya. 在神的话语在教导我们向神求我们足够的饮食， Ada sikap puas atas apa yang Tuhan berikan. 就是对神赐给我们心里有一种满足的表态， Mengajarkan kita untuk tidak serakah, 教导我们不要贪婪， tidak memaksakan Tuhan. 不要去勉强神。 Jika Tuhan memberikan berlebih, kita bersyukur. 神虽然没有给我们超越我们的需要，但是我们最后向神感谢感 Jika 恩。 Tuhan memberikan berlebih, berarti kita harus mengingat ada orang yang kekurangan. 若是神给我们超过我们的需要，我们必须纪念还有许多人有需要的人。 Bagaimana sikap kita terhadap materi adalah hal yang penting. 我们对物质方面的态度，这个是关乎重要性的。 Tapi ini dikasih oleh Tuhan. 在座的亲爱的主内弟兄姊妹们， Abraham Maslow di dalam hierarki daripada sebuah kebutuhan 阿伯拉罕在他说到， tidak hanya menyebutkan adanya kebutuhan fisik,
不，他所的需要不仅是物质肉体上的需要， tetapi juga memunculkan ada keinginan, ada kebutuhan daripada hal-hal yang rohani. 然而这个需要不仅是物质肉体方面、肉身方面的需要，还有在属灵方面的需要。 Dan minggu ini kita akan belajar mengenai manusia di dalam relasi antara pribadi. 今天我们就学习人与神的独自的关系。 Manusia hidup di dunia berelasi dan tidak bisa hidup sendiri. 人活在这个世界上，必须有建立关系，不能独自而活。 Mari kita kembali kepada teks kita pada hari ini. Seperti kami juga mengampuni. 那么倒回原文，如同我们免了人的。 Apa yang dikasih oleh Tuhan? 在座的亲爱的弟兄姊妹们， Menanggapi akan kalimat ini, 我们在回应这句话， terkadang bisa muncul akan salah pengertian terhadap kalimat ini. 我们对这句话会浮现一些误解。 Williamson di dalam bukunya Katekisasi Singkat Westminster Jilid yang kedua 刘生他在这个小册子里，他说到， mengingatkan kita akan hal tersebut. 他再度提醒我们， Kalau di sana dikatakan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 免我的债，如同我们免了人的债。 Seolah-olah ingin berkata, Tuhan contohlah saya bahwa saya telah mengampuni orang lain dan Tuhan ampunilah saya seperti itu. 仿佛说神啊，我已经免了人债这个例子，神也同样免了我的债。 Jadi seolah-olah Allah tidak bisa mengampuni dan diminta untuk melihat saya sudah mengampuni dan contohlah saya. 仿佛神没有能力饶恕我们，我们已经饶恕别人，给神一个例子。 Kekeliruan kedua atas ayat tersebut adalah ketika kita diampuni adalah diampuni dengan ukuran dan cara kita mengampuni. 对方面对这方面的误解，就是说，当我们饶恕人、免他人的债，就是按人的饶恕和免债的尺度。 Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, 在座的弟兄姊妹们， menganggap diri tak berdosa adalah orang yang telah berdosa. 一个人自以为自己没有罪，就是已经犯罪的人了。 Perlu disadari, 我们必须全然意识 tidak 到， ada manusia yang memiliki inisiatif untuk mengampuni orang lain. 没有一个人拥有主动的去饶恕和免他人的债。 Dan sering kali sebaliknya, manusia sering kali jatuh dalam kondisi ingin dilihat berjasa kepada orang lain. 反过来说，人就是要让他人看到他对他人的贡献和功劳， Dan hal ini adalah penting. 这方面也很重要。 Hanya orang yang telah diampuni dosanya, maka dia dapat mengampuni. 唯有一个人他的罪已经被神饶恕了，他才有能力去饶恕别人。 Dan kalau kita melihat di dalam pasal selanjutnya, di dalam pasal 18, 当时我们看到在第18节， Tuhan juga mengajarkan bahwa kita harus mengampuni. 主要教导我们如何要去饶恕人。 Ini diungkapkan dengan kalimat, engkau harus mengampuni di dalam 70 kali 7 kali. 你必须以乘7次来饶恕他人。 Ini ingin menunjukkan keharusan di dalam mengampuni. 这就教导我们在必须在饶恕他人的条件。 Lalu Tuhan Yesus menceritakan mengenai hamba yang diampuni hutangnya. 所以谈到有些仆人已经因为他的债被免了。 Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa orang yang telah diampuni seharusnya dia mengampuni. 就是教导我们是一个人已经被神饶恕了，他必须也能饶恕他人。 Di sana diceritakan ada seorang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. 圣经记载一个人在圣经里有记载，他亏欠了1000多万的银子。 Namun di dalam kesulitannya dia memohon supaya raja memberikan waktunya dan dia ingin melunasinya. 他恳求国王给他时间通融，让他能够付清。 Namun dengan jumlah yang begitu besar adalah hal yang mustahil untuk bisa melunasi hutangnya. 因他所欠的项目数目是太大了，是没办法付清。 Singkat cerita, raja mengampuni. Singkat cerita, kemudian menganggap hutangnya yang begitu banyak 10.000 talenta itu lunas. 最终，国王就免了他的一切的债。 Namun tidak lama kemudian
orang yang sudah diampuni ini keluar dan ketemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar. 那么这个仆人走出来，后来他又见到他的一个朋友有欠他10两的银子的， Apa yang dilakukan? 他怎么做呢？ Dia mencekik temannya itu, menyuruh temannya untuk melunasinya, dan kalau tidak, dia sampai memasukkannya di dalam penjara. 那这个仆人就揪住他，卡住他的喉咙说：“你要把他欠的还给我，不然的话，我就把你关在狱里。” 100 dinar dibanding dengan 10.000 talenta. 那么在中文圣经10两银子以劝国王的1000万银子来 Kalau di dalam terjemahan Mandarin, tadi Pak Leo mengatakan kepada saya, 100 dinar dikatakan dengan 10 perak, dan 10.000 talenta dikatakan dengan 10 juta perak. 那么在印尼文是10.000 dinar， 是在中文是1000万银子，然后在说100 dinar， 在中文的是10两银子。 Ini adalah jumlah yang begitu luar biasa sangat berbanding jauh sekali. 这个是一个非常大的巨大的款项和数目。 Namun orang yang sudah diampuni begitu besar hutangnya tidak mampu mengampuni orang atau teman yang berhutang lebih sedikit. 这个人已经欠了一身巨款巨债，可是他却国王免了他的债，他却没有能力去饶恕免了他朋友所欠他的10两银子的小债。 Mari kita lebih seksama memahami konteks daripada doa Bapa kami ini. 我们对主祷文再更仔细的去学习。 Doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. 主祷文是主耶稣向他的门徒教导他们如何祷告。 Artinya doa ini adalah doa dari orang yang sudah dipilih dan diberikan hak untuk memanggil Tuhan sebagai Bapanya. 所以意味着这个主祷文是针对这些学生，他们已经被拣选的。 他们有权利向父神祷告， yaitu doa yang dipanjatkan, yang dinaikkan oleh orang-orang pilihan, orang-orang yang telah diselamatkan. 主祷文是有这些已经被选的选民，并且已经被拯救的人，他们有权利向父神祷告的。 Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. 在座的亲爱的弟兄姊妹们， berbicara mengenai pengampunan atau ampunilah kami. 谈到论及饶恕，说免了人的债。 Bukankah doa ini dinaikkan oleh orang yang sudah dipilih oleh Tuhan? 这些人，这些祷告文有这些已经由神来拣选的子民， yang diampuni dosanya oleh Tuhan. 有神免了他们的债，饶恕他们罪。 Lalu untuk apa lagi meminta ampun kepada Tuhan? 那么为何他们还要向神求饶恕、恳求饶恕？ Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. 亲爱的主的弟兄姊妹们。 Kata diampuni berhubungan dengan kata pertobatan. 那么这个饶恕跟悔改有着关系。 Diampuni dalam kalimat doa Bapa kami ini. 在主祷文的免了人的债， bukanlah doa untuk meminta diselamatkan. 不单单是求，不仅是要求被拯救。 Bukanlah pengampunan yang berhubungan dengan pertobatan atau lahir baru. 这个也不以我的更新和悔改。 Karena lahir baru hanya diberikan dan hanya cukup sekali. 因为更新就是这一次就够了。 Karena setiap orang yang diselamatkan, yang sudah dilahir barukan, dia adalah orang-orang yang dijaga oleh Tuhan untuk tetap berada di dalam 每个 keselamatan. 人有主拯救，就是重生人，他就有主保守和眷顾。 Namun 然而， doa mengenai ampunilah kami di dalam doa Bapa kami ini 在主祷文的免我们的债，就是饶恕我们的罪。 berhubungan dengan dosa aktual, dosa di dalam kehidupan sehari-hari. 这些关乎在我们日常生活中所犯下的罪行， Dan ini harus dilakukan setiap hari. 这应该是每天都有恳求。 Karena sebagai 有饶恕 manusia kita memahami bahwa kita ini adalah orang-orang yang masih berkedapatan dan bisa berdosa. 我们作为人，我们知道我们软弱，我们还不断的还能犯罪。 John Calvin mengingatkan kepada kita 加尔文提醒告诫我们， bahwa setiap umat Allah harus mengalami pengudusan hari lepas hari. 每一个神的子民们，就是要日复一日有神在度圣洁净。 Dan jika kita adalah orang yang sudah diselamatkan, 若是我们是 sudah diampuni, 已经被拯救、被饶 maka 恕 kita 的子民， mulai menjalankan sesuai dengan iman kita yang kita terima, yang kita pegang. 我们过着我们的日子，也凭着我们已经领受的信心。
Aku adalah orang yang sudah diampuni Tuhan. 我是已经由神免债的人， Maka aku harus mengampuni orang lain. 而我必须也免他们的债。 Dan Yesus telah memberikan diri untuk menebusku. 主耶稣已经舍命了，为了救赎 Maka aku 我。 pun harus belajar memberi diri untuk orang lain. 我必须学习，也为他人而使命。 Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, 在座的弟兄姊妹们， kita sudah diampuni. 我们已经有主免了我们的债， Artinya Tuhan memberikan anugerah kepada kita. 这意味着神已经把他的丰盛的恩典赐给我们。 Bahkan itu diberikan sebelum kita merespon dan mampu dan sanggup merespon akan kebaikan 在 Tuhan. 我们还尚未能够回应、有能力回应的时候，神已经把这一切的白白的赐给我们了。 Anugerah diberikan bukan karena jasa, bukan karena kelakuan, bukan karena kelayakan kita di hadapan 并不 Tuhan. 是我们的行为，不是我们的举止，并不是我们的功劳，神把这些恩典赐给我们。 Jika jika itu oleh karena kelayakan kita, oleh karena kelakuan kita, 若是因这是我们配得，因为我的行为举止， itu bukanlah anugerah, 这并不叫恩典， tetapi itu adalah upah. 这个就是一个效劳。 Upah atas apa yang kita lakukan. 酬报就是我们所干所行的 Sekali 得 lagi, 到酬报。 pengampunan ini bukan berkenaan dengan upah, bukan berkenaan dengan kelayakan kita. 神的饶恕并不是说一种酬报，也更并不是我们配得着的。 Kita diampuni karena anugerah. 我们有神饶恕，我们是因着神的恩典。 Kita diberikan kesehatan adalah anugerah. 神赐给我们健康也是一个恩典， Kita diberikan kesempatan untuk melayani orang lain adalah anugerah. 神赐给我们机会去服侍他人也是恩典。 Dan jika kita memahami, menyadari bahwa itu semua adalah anugerah, 若是我们对这方面我们都会好好的能够理解成是一种恩典的话， maka hidup kita akan dipenuhi dengan ucapan 那 syukur. 么我们的生命就将充满着感恩。 Jadi, anugerah mendahului reaksi manusia kepada Tuhan. 因此，神赐给的恩典是超过，就是在人回应之前。 Dan anugerah memampukan manusia bereaksi kepada Tuhan. 唯有神赐给我们的恩典，让人有能力对神做出应有的回应。 Suatu hari Bapak Agustinus berpikir mengenai hal berkat Tuhan. 有一会儿，阿古斯丁他在想着关于神的恩典。 Kalau aku berdoa kepada Tuhan, lalu menerima berkat daripada Tuhan, 我对向神祈求祷告，然后领受了神赐的恩典。 itu kenapa? Apakah oleh karena aku pintar? 这为何呢？是因为我的聪明？ Tidak, karena semua adalah kepunyaan Tuhan. 不是，这一切都是神拥有的。 Agustinus mulai bergumul akan hal ini. 阿古斯丁开始对这方面有一种挣扎。 Aku berdoa, Tuhan kasih anugerah. 我向神祷告，神就给我了恩 Saya 典。 berdoa, baru kasih anugerah. 我向神再祷告，神又再赐给我恩典。 Apakah karena berdoa, maka sesuatu dikasih? 是不是说因为我祷告，他就把这些赐了给我？ Tetapi masuk di dalam pergumulan selanjutnya. 那么接下去，阿古斯丁的挣扎是， Agustinus mengatakan demikian. 他这么说道： Tetapi apakah aku bisa berdoa jika tanpa anugerah untuk berdoa? 是否我要是没有恩典，还能够祷告吗？ Waktu kita menerima pengampunan, 当我们领受神赐给我们的救赎恩典， kita pasif dan Allah lah yang aktif. 神是在主动的方面， Inilah anugerah. 这就是恩典。 Doa ini bukan doa pertobatan sekali lagi. 这个祷告向神祷告，并不是说悔改 Tetapi 的祷告， doa pengampunan atas kesalahan yang dibuat sehari-hari. 乃是我们日常中所犯的罪，恳求神饶 Dan kita 恕。 juga mendapatkan hal yang sama di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. 那么在启示录，我们也得到同样的， Jemaat Tuhan diminta untuk bertobat atas kehidupan sehari-harinya. 信徒们被呼吁要为他们的日常生活中悔改。 Di dalam hal ini kita mendapatkan sebuah pesan. 在这方面，我们得着一个信息， Berani mengampuni orang dahulu, baru boleh minta diampuni. 我们是首先去饶恕免别人债，才恳求神
饶恕，免得我的债。 Jadi hal ini menjawab kekeliruan pemahaman yang awal tadi. 这个就是解答了在当初对神的饶恕的一 Bahwa 个误解。 Tuhan tidak sanggup mengampuni, harus melihat bagaimana manusia mengampuni sehingga harus mengampuni manusia. 对神的误解是说，神没有办法饶恕我们，神必须看见我们饶恕他人后这个历史，神才能饶恕我们。 Sekali lagi di dalam doa Bapa kami ini, 这一次在这个主祷文中， ini adalah doa orang yang sudah diampuni. 主祷文就是这些已经被神饶恕免了债的选民们的祷告。 Dan orang yang sudah diampuni inilah orang yang berani dan bisa mengampuni orang lain. 这些已经被由神拣选、别由神饶恕免了债的选民，才有能力去 Dan 饶恕 orang 免了债。 inilah yang boleh meminta pengampunan kepada Tuhan. 唯有这种人，这些人才有能力、权利向恳求神饶恕。 Lebih lanjut lagi kita melihat 接下去我们看到， di dalam Alkitab bahasa Inggris, 在英文的圣经里头， sebagian besar menggunakan kata debt, 多数都使用了 debt 债， menggunakan kata yang diterjemahkan dengan kata hutang untuk kata kesalahan kami. 就是我们所犯的错误被称为债。 Jadi kesalahan ini disama dengan hutang. 这个我们所犯的错误等于视为债。 Orang yang berhutang berarti wajib membayar. 一个人向他人欠下债，他必须偿还。 Dan tidak bayar hutang membuat hati tidak tenang. 如果说没有偿还的话，让我心里忐忑不安。 Tapi bening kasih oleh Tuhan. 在座的弟兄姊妹们， Suatu hari ada seorang petani. 有一会儿有一个人， Pada masa itu adalah masa panen sayur-sayuran. 这个时候就在丰收的季节时候， Kemudian petani ini memikul sayurnya dan berjalan turun dari lereng gunung menuju ke pasar di bawah. 这个农夫就带着他的收割的青菜从山上走下去了。 Di tengah perjalanan dia kemudian ada mobil dari belakang kemudian berhenti dan kemudian menyapa petani ini. 那么在走着的时候的后边有来了一辆车子停下来，这个车主向这个农夫打个招呼， Menanyakan tujuannya dan kemudian setelah tahu bahwa tujuannya adalah sama, kemudian diajaklah petani ini untuk naik mobil bak terbuka tersebut. 打了个招呼后，这个车主知道他要去的目的是一样的地方，那么他就邀他这个农夫一同坐他的皮卡车。 Singkat cerita kemudian petani ini naik di belakang, kemudian mobil berjalan menuju ke bawah ke pasar. 农夫就坐在后边，把的东西带上去，车子就往菜市哪去了。 Kemudian beberapa saat setelah mobil ini berjalan, sang sopir ketika melihat kaca spion dan melihat ke belakang betapa terkejutnya terhadap perilaku dari seorang petani. 过了一会儿，当这个司机从后视镜看到这个农夫的举止，让他深感吃惊。 Dia melihat seorang petani ini yang tadi diajak untuk boleh bersama-sama turun ke pasar. 他刚刚是约这个农夫一块到菜市去市场去。 Dia naik ke bagian belakang daripada mobil bak terbuka ini. 他就坐在这个皮卡车的后边，在雾的地方。 Tapi yang menjadi heran akan sopir ini adalah perilaku daripada petani itu. 让这个司机感到奇怪，就是这个农夫的举止。 Dia naik di bagian belakang. 他坐在后边， Dia berdiri di sana 他在那站着， dan tetap memikul sayuran yang dibawanya. 还是肩挑着他带的青菜。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 在座的主内弟兄姊妹们， seringkali kita seperti petani ini. 往往我们就如同这个农夫一般， Tidak bisa mengampuni, sama dengan hal kita terus-menerus membawa akan beban itu. 我们不能够免了他人债，不能饶恕他人，就是如同我们依着肩负着重担， Sama seperti petani ini. 就如同这个农夫一样。 Dia sudah diberikan fasilitas, diberikan keringanan untuk ikut berjalan dengan lebih nyaman. 车主已经让他坐上是已经方便了他做事， Seharusnya dia tidak terbebani lagi dengan sayur-sayur yang 然后 dipikulnya. 他必须不再挑起重担了。 Tetapi dia lebih memilih untuk memikul sayuran itu di atas kendaraan. 可是他尽管站在车上，依然挑着这个担子。 Janganlah simpan amarah.
不要把这些怒气 Janganlah 藏起来， simpan kebencianmu. 不要把憎恨藏在心里， Oleh karena kita sulit untuk mengampuni. 因此导致我们很难去免饶恕他 Tetapi 人。 lepaskanlah bebanmu. 我们把这些重担卸下来， Maka kita merasakan kelegaan. 然后我们就会感到无比的舒坦。 Tidak sanggup mengampuni, ini berhubungan dengan rasa sakit hati yang membelenggu. 因为心里的痛把我们紧紧的锁住，让我们很难去原谅、饶恕他人。 Pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa firman Allah yang tersimpan dalam hatinya. 诗人说：“把神的话语深藏在我们心头， Aku akan menyimpan firman-Mu di dalam hatiku supaya aku jangan berdosa. 我要把神的话语藏在我心头里头，好让我不要再犯罪。 Dosa dimulai dari hati. 犯罪是源自内心。 John Calvin menegaskan bahwa pabrik daripada berhala itu adalah hati manusia. 教会说，这一切的儿事而意是来自心作为工厂。 Yeremia menegaskan bahwa betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. 也里面说到，我们人的心的邪恶要胜过一切的活物。 Dan kita mengingat pengajaran daripada Yesus. 我们依然想起主耶稣的教导。 Karena apa yang keluar daripada mulut adalah keluar dari hati dan itu yang jahat. 那发自内心就是由口传出去，就是那个恶毒的心。 Hati adalah sarang daripada dosa. 这个心就是罪之藏窝。 Dan kita tahu 我们都晓得， di atas kayu salib 在十字宝架上， Yesus telah mengampuni. 主耶稣已经饶恕了我们。 Dia mengatakan, Bapa, ampunilah 他 mereka. 耶稣向父说道：“主啊，父啊，你饶恕他们。” Pengampunan itu membawa kelegaan. 这个饶恕让我们感到的释放，得着释放。 Kelegaan bagi orang-orang yang diampuni. 就是释放，就是已经得着被饶 Tapi 恕的。 ketahuilah, kelegaan itu pun dirasakan oleh orang-orang yang mengampuni. 这个释放也不仅是赐给饶恕人的。 Di sana katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 主祷文说：“我们免我的债，如同我们免了人的债。” Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 主内弟兄姊妹们， Kalimat ini harus menjadi spiritual memory. 这句话要成为我们精神的支柱， Jangan hanya sekedar semantik 不只是 memory. 不只是在我们的一种记忆里头。 Kita bukan hanya tahu itu yang diajarkan Tuhan. 我们不仅懂得是主的教导， Dan sebagian besar orang bisa menghafalkan doa Bapa kami. 好多人对主祷文都背得很滚瓜烂熟。 Namun yang menjadi pertanyaan buat kita adalah apakah ini berhenti dalam area kognitif kita? 问题在于，这是只是我们对我们的知识 Kita dapat 认识而已 menghafalnya, kita dapat mengingatnya, 我能够好好的记住，能够好好的背熟， kita dapat mengerti atas kalimat tersebut. 并且能够明白这句话的含义。 Ataukah hari ini kita mampu menghidupi kalimat tersebut? 或者到今天，我们到至今还能够把这个神的话语活出来， Dan kita bisa hidup atas doa yang kita naikkan, 我们能够活在我们所向父神献上的祷告， yaitu permohonan atas kesalahan kita, 就是求神免了我们的债， yaitu permohonan pengampunan atas kesalahan kita. 就是恳求父神免了、饶恕了我们。 Sekali lagi Tuhan Yesus tidak sekedar mengatakan firman Allah itu benar, 在是耶稣基督不仅说神的话语是对的，是正确的， tetapi dengan jelas mengatakan bahwa firman itu adalah kebenaran. 神是非常的清楚的教导，神的话语是真理。 Jika firman itu benar, 若是神的话语是真理， ini merupakan statement yang dapat diverifikasi bahwa sesuatu itu adalah benar. 这是一个能够得到验证的真理。 Tetapi kalau itu adalah kebenaran, 若是真理的话， maka itu bisa dihidupi dan ini berhubungan dengan pengudusan kehidupan kita. 就能够活出来。这关乎因我们有过着圣洁的生活。 Pengampunan melepaskan ikatan kemarahan, kebencian, dan kepahitan 饶 hidup kita. 恕能够让我们从愤怒、憎恨、苦处里的 Dan 得 biarlah 着解放。 kedua hal ini
boleh meresap di dalam kehidupan kita. 这两件事能够好好的渗透 Dan 在 kita 我们 mengerti 生命里头，让我们明白 bahwa doa ini 这个祷告 adalah doa yang berhubungan dengan kelemahan, kesalahan, dosa di dalam keseharian kita. 祷告是关乎在我们日常生活中的软弱的罪和错误。 Dan doa ini mengingatkan kepada kita 这个主导文再次提醒并教导我们， bahwa melalui pengampunan yang diberikan 透过神对我们的免 itu 饶恕， memberi kelegaan 让我 bagi 们 kita. 得着释放、舒缓。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父神， kami bersyukur ya Tuhan. 我们感谢您。 Kalau hari ini kami boleh belajar daripada firman-Mu. 要是今天我们能够再度学习您的话语， Kami diingatkan kembali ya Tuhan, 神的话语再度提醒我们， bahwa firman-Mu ini berkenaan dengan pengampunan hari ini. 神的话语关乎我们饶恕并免了 Adalah 他的债， pengampunan yang seharusnya kami mohonkan, kami mintakan hari lepas hari. 有日复一日，我向父神恳求的饶恕。 Oleh karena kami menyadari 因为我们全然的意识到， bahwa ada keberdosaan di dalam diri kami, 在我们生命里头、生活里头都有犯罪， bahwa ada di dalam diri kami ini ketidakmampuan untuk mengikuti secara sempurna akan firman. 在我们生命里头，我们没有能力完全的跟随神的完全的旨意。 Khususnya adalah dosa-dosa, khususnya adalah kesalahan-kesalahan yang kami tidak sengaja ya Tuhan. 尤其是我们不故意所犯下的罪和错误等。 Hari lepas hari kami memohon belas kasih-Mu. 主啊，日复一日，我们恳求神你的 Ampunilah 怜悯。 kami ya Tuhan. 主啊，求你饶恕免了我的债， Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah 如 kepada 同我 kami. 们免了他人的债。 Biarlah kami ya Tuhan belajar terus mengampuni orang-orang yang bersalah. 愿我今天能够学习，不断的持续的 Karena 能够 kami 免 sadar 去 kami 还债， telah diampuni oleh Tuhan. 因为我们非常的意识到，我们已经有神饶恕的人。 Berikan keberanian kami, kekuatan, kemampuan untuk mengampuni orang-orang Tuhan. yang ada di sekitar kami. 主啊，求你赐给我们勇气，赐给我们胆量，赐给我们能力去饶恕我们周遭的人。 Orang-orang yang mungkin sampai hari ini masih kami benci. 有些人直到今天，我们还是恨他们的。 Orang-orang yang sampai hari ini kami masih tidak bisa melupakan, mengampuni akan kesalahannya. 也许有些人直到今天，我们还不能够忘记他对我们所犯下的错 Tuhan 误，不能够 berikanlah 饶恕 kami 他。 kemampuan-Mu. 主啊，求你赐给您，给我们 Berikanlah 的 kami 能力， kuasa-Mu 赐给我们权柄， untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada 饶 kami. 恕对我们犯下错的人。 Beranugerahlah kepada kami ya 主啊， Tuhan. 把你的恩典赐给我们， Agar kami serupa dengan 因此 Engkau. 我们能够逐日向 Dan 神 juga 倾向， mengampuni orang-orang yang sudah membuatmu menderita. 并且能够饶恕免了 Menyiksamu 让我们遭受苦难的人， Bahkan menyalibkanmu. 并且不要再把你钉在十字架， Ajarlah kami untuk mengampuni. 教导我们如何去饶恕他人。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. 奉靠我主耶稣得胜之名，我们如此的感恩和祷告。 Amin. 阿门。 Terima kasih.